لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى قال نبينا محمد صلى الله عليه wasallam, barang siapa dikenakan akan dia dengan satu bala musibah fi mali atau nafsi, ya, dengan satu balak dan kesusahan pada hartanya atau pada dirinya, ya, maka menyembunyi ia akan dia, menyembunyi ia akan faqatimha ke qatamaha, dengan satu bala, ya, walam yashkih ila an-nas kana haqqan 'ala Allah yaghfirlahu dan tiada mengadu akan dia kepada manusia, nescaya adalah ia sebenar-benar atas Allah bahawa mengampunkan ia baginya. Allahumma ufilli, ya, apabila seseorang itu mengenai bala lalu dia tak mengadu dengan orang, maka Allah ampunkan dosa dia. Dia kena balak tapi dia tak cerita dengan orang, maka Allah ampunkan dosa dia. Tapi kalau dia dah cerita dengan orang, tak adalah dapat kelebihan yang Nabi sebut ayaghfira lahu tadi, ya, tak adalah kalau dia dah war-warkan. Jadi susah, maknanya susah nak dapat, ya, pahala sabar ni tadi. Jadi susah sebab kita balik pada kuliah kita yang dulu, ya, orang yang sabar ni tadi dia berkait main orang yang beriman dengan qada dan qadar Allah, ya, dan dia percaya bahawa perkara yang berlaku itu adalah takdir daripada Allah, ya, dah ada ketentuan Allah. Maka bagi dia tu tadi kena sabar. Bila dia sabar dan dia tak mengungut serta dia tak mengadu kepada manusia pada ketika itu, ayaghfirullah, Allah ampunkan dosa dia. Habis sebab sabar tadi. Dan ada pun zikrul maut, artinya ingat kepada mati, maka iaitu sebab yang amat besar, dan pengingatan dan pengajaran yang amat terang bagi mendatangkan akan seorang itu kepada mengerjakan segala kebajikan dan menjauh dan meninggal segala kejahatan. Maka kelebihan ingat mati ini tadi membuatkan seorang itu, dapat berbuat baik dan meninggalkan jahat. Tapi cuma masalahnya sebab mati ini rahsia. Jadi kita ni tadi tangguh buat baik sebab kita kata kita lambat mati. Itulah. Tapi bila dah sampai tahap, ya, doktor bagi tahu awak ada umur 3 bulan, ya, nak, pada ketika itu tinggal benda jahat, buat benda baik. Walhan, Allah sebut, Allah bagi tahu kepada kita, mati ni bila-bila sebab dia rahsia. Maka sebab itu, kita lebih mempercayai akan kalam manusia daripada kalam Allah. Sebab itu mati ni bila-bila. Tak pula zaman yang mutakhirin yang Nabi sebut umat aku akhir zaman
Mereka akan mati dalam keadaan yang muda. Umur mereka pendek dan badan mereka lemah. Firman Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bermula tiap-tiap yang mempunyai roh. Artinya tiap-tiap yang hidup akan merasai ia akan mati. Yang hidup pasti mati. Bila? Wallahu alam. Sebab ia rahsia Allah. Jadi sebab itu Nabi sebut dalam hadis, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berakal, dia akan beramal bagi barang selepas dia akan orang yang berakal, man dana nafsahu, dia lawan hawa nafsu dia. Nafsu tak mahu kepada kebaikan. Nak zaman akhir ni, kalau kita buat baik, amal Islam orang kata kolot, orang kata tak ikut zaman, macam tadi bermusuk kahwinkan anak, apa majlis macam ni gitu. Contohlah kalau orang luar kan, tak ikut zaman, tak ikut budaya gitu. Bila kita ikut Islam, pasti berlaku. Pasti berlaku. Sebab manusia, dia akan memandang kepada perkara-perkara keduniaan. Mereka tidak memandang daripada sudut agama. Sebab itu nak beramal dengan agama ni susah. Dan tak semua orang boleh beramal dengan agama. Sebab itu kadang-kala kita ni hanyut kepada kejahatan dan kemaksiatan disebabkan dengan kita lemah dengan perkataan-perkataan manusia. Apa boleh buat, semua orang nak macam tu. Jadi istilahnya, apa boleh buat, semua orang nak macam tu. Jadi alang-alang semua orang nak masuk neraka, aku pun ikut sekali. Macam tu lah. Istilah dia macam tu lah. Apabila kita kuat di dalam agama, ketika itu Allah memberikan rahmah dan keampunan. Allah memberikan barakah dan petunjuk demi petunjuk di dalam pimpinan Allah. Serta Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam segala perkara. Siapa yang ikut Islam? Sebab itu mati ni tadi tak semua orang boleh ingat. Dia tahu mati, tetapi dia tak boleh ingat mati. Tahu mati. Sebab itu Nabi kata orang cerdik, mandana nafsahu, dia akan lawan hawa nafsu dia. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal bagi barang selepas mati. Dan Nabi sebut pada sebaliknya, orang yang ahmak, orang yang celaka, orang yang bodoh, Nabi kata manittaba hawahu, dia ikut kehendak hawa nafsu dia. Dia ikut kehendak hawa nafsunya, dia ikut kehendak hawa nafsu orang ramai pada ketika itu. Dan dia ni berangan-angan untuk masuk syurga tanpa ia berbuat amal soleh. Angan-angan aku ahli syurga, tapi dia tak buat amal soleh. Dia tak buat amal soleh. Dia kata semayang cukup, semayang, puasa, zakat, haji dah cukup. Kalau begitulah senangnya untuk masuk dalam jannah Allah, maka tak ada sahabat dulu menangis sehingga berbekas pipi. Tak ada sahabat dulu salat malam. Tak ada sahabat dulu baca Quran. Tak ada sahabat dulu zikrullah. Tak ada sahabat dulu berpuasa sunat. Sunat contohnya Isnin Khamis ataupun sunat hari putih dan sebagainya. Tak adalah. Baik itu jika mudah sangat untuk masuk jannah Allah. Sebab itu apa yang Nabi ceritakan dalam kita menghabiskan kitab ni, kadang-kala pada pandangan kamu agak berbeza. Pada pandangan kamu agak berbeza. Tetapi sebenarnya tidak ada perbezaan. Cumanya Abi bercakap di sini iaitu litarbiyah. Litarbiyah, bagi mendidik. Kerana kita nak islah diri. Seumpama semalam Abi sebut tentang salat jamaah, seolah-olah Abi macam meringankan bagi kamu untuk salat jamaah. Pada Abi, Abi mendidik daripada sudut memelihara amal itu sendiri. Apabila setelah kita tahu untuk menjaga amal kita, maka kita akan seronok beramal, dan beramal kita akan memperoleh natijah yang baik. Sebab itu yang Nabi sebut semalam,
tentang apabila ada satu sangkaan dan perasaan sehingga kita blame orang lain. Bukan menunjukkan bahawa Abi bersetuju. Ya, kena faham ni. Bukan menunjukkan bahawa Abi bersetuju untuk tidak naik solat jamaah. Ya, lit tarbiyah, bagi untuk kita merasakan akan kemanisan sesuatu ibadat itu sendiri. Apabila kita dapat pelihara akan hati nurani kita, sehinggakan kita jadi bersih. Ketika itu, bila kita berbuat satu amalan, hasilnya kita akan nampak perbezaan dalam amalan tersebut. Sebab itu bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Allah Subhanahu wa ta'ala sangat kasih pada satu amalan yang istiqamah, walaupun sedikit, kata Nabi SAW, yang istiqamah. Istiqamah kat sini bukan istiqamah pada berbuat amalan sahaja. Istiqamah adalah istiqamah di dalam beramal dan memelihara amal itu sendiri. Kalau kita beramal, yang Nabi kata Allah sayang kepada satu amalan yang istiqamah walaupun sedikit, tetapi amal ni rosak, dan Allah tetap tak sayang. Tetap Allah tak sayang. Tak mungkin bercanggah dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Maka amalan yang sedikit ini walaupun istiqamah dalam berbuat amal dan istiqamah dalam memelihara amal. Istiqamah di dalam beramal dan istiqamah dalam memelihara amal. Sebab kita hamba, kita tak tahu. Kita buat amal ni, kita tak tahu apa yang akan datang di dalam beramal dan selepas beramal. Kadang-kadang dalam beramal kita tenang, tetapi selepas beramal kita dirosakkan amalan tersebut. Ada orang yang selamat ketika beramal, tetapi dia tak selamat selepas beramal. Ketika beramal dia selamat, dia lepas dari riak, dari ujub. Selepas beramal, sama ada dalam masa yang singkat atau dalam masa yang lama. Macam mana rosak beramal? Dia dah beramal dah cantik, rosak. Dengan apa? Dengan ni habis selalu sebut yang merosakkan amal, dengan kibir, dengan hasad, dengan riba dan sebagainya. Jadi sebab itu penjagaan amal ini cukup penting. Dan penjagaan amal daripada sudut zahir dan sudut batin. Sudut zahirnya, kita menjaga amalan daripada segala syarat dan perkara yang membatalkan amal. Tetapi batin kita selalu terlupa tentang perkara-perkara yang membatalkan amalan pada sisi Allah. Ini bisa disebut. Bukan sekadar zikir saja, tetapi zikir ni tadi sehinggakan zikir itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir saja tak pakai. Macam burung kakak tu. Kita kalau ajar burung kakak tu bagi salam, dia akan bagi salam. Kalau kita ajar burung kakak tua baca bismillah, dia akan baca bismillah. Tetapi bismillah pada burung kakak tua ni tidak memberi apa-apa faedah. Begitu juga seseorang yang berzikir, seseorang yang beramal, tetapi dia tidak memelihara perkara yang membatalkan penerimaan amal, kibir, hasad, syirik dan sebagainya. Pada ketika itu dia seperti mana beramal, seperti mana amalan seekor burung kakak tu yang diajar untuk beramal. Kita tak nak macam ni. Itu yang Habib selalu sebut. Perkara yang Habib pusing-pusing ni tadi adalah supaya kita mengislahkan akan diri, supaya diri yang beramal itu tadi jadi baik dan amalan ni tadi jadi baik. Dan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa
turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata olehmu ya Muhammad bagi mereka itu bahawa sesungguhnya mati yang lari oleh kamu sekalian kamu daripadanya. Semua orang tak nak mati. Semua orang tak nak mati, semua orang tak suka mati. Ini fitrah. Dia sebut pasal mati, janganlah sebut pasal mati gitu. Swing. Sebut pasal mati juga. Maka bahawasanya ia yang mendapat akan kamu barang di mana ada kamu, di mana barang di mana ada kamu. Kat mana pun kita ada, mati akan tetap datang. Betul Abi kata, kita nak belagak macam mana, kita nak bongkak macam mana, bila malaikat maut datang kepada kita, kita tak mampu nak melawan akan malaikat maut. Kuncilah pintu, duduklah dalam bilik kebal, tetap tembus malaikat maut. Dah ikut. Siapa yang mati asbab nyamuk masuk dalam telinga? Siapa dia? Namrud kan? Asbab nyamuk masuk. Akal tak masuk. Orang yang rasa dirinya hebat sampai nak mengaku Tuhan, Namrud lah yang bakar Nabi Allah Ibrahim AS. Buat zalim untuk orang. Allah hantar nyamuk asbab untuk dia mati. Tak mampu kita lawan tentera Allah. Betul bila habis sebut Allah kalau nak bagi balak dekat kita banyak perkara, habis selalu fikir benda sama. Asbab kematian ni macam-macam. Tetapi masalah ni kita tak tahu bila saat kematian kita, dan dirahsiakan oleh Allah. Sebab itu Nabi kata Al-Kayyis. Kayyis ni orang yang bijak apabila dia sentiasa bersiap sedia untuk kematian. Macam kita kerja di pejabat, naik turun naik lift, bukan tingkat 3, tingkat 16, tingkat 30. Mustahil ke Allah boleh putuskan kabel tu? Tak mustahil. Dengan naik sampai tingkat 15 tak putus kabel. Nak bagi asbab kematian. Berarti sentiasa kita berhati-hati dengan kematian. Bukan berhati, naik lift ni kan putus kabel, naik tangga. Naik tangga pun kalau tergolek mati je. Yang disuruh kita berhati-hati ni tadi, apakah aku telah bersedia untuk menemui Allah? Ini orang yang wa'amila lima ba'dal maut. Kita habis cakap benda yang sama. Kesusahan dalam dunia sekejap, 40 tahun, 50 tahun. Tetapi kesusahan di akhirat, khalidina fiha abada. Samalah. Macam Abi, Ma'in, Amusul, semualah yang dah berumur. Cuba kita fikir 50 dan 60 tahun, apa yang telah kita buat yang boleh kita banggakan untuk kita tunjuk di hadapan Allah. Ya Allah, yang ni aku boleh tunjukkan kamu. Tak ada satu benda. Tak ada satu benda pun yang kita rasa kita mampu nak tunjuk dengan Allah. Bila kita duduk, kita tafakur balik, apa satu perkara yang aku boleh bangga untuk aku tunjuk dengan Allah. Dengan bangganya aku tunjuk dengan Allah. Ya Allah, ini amalan yang aku buat. Tak ada. Bila tak ada ni tadi, pada ketika itulah kita akan merasa sangat-sangat berharap dengan rahmat Allah. Ketika itu yang selalu berpusing benda yang sama. Kemudian dikembali akan sekalian kamu kepada Tuhan yang mengetahui ia akan barang yang gaib, dan barang yang nyata.
Jadi apa yang gaib, apa yang nyata, semua dalam pengetahuan Allah. Apa dalam hati kita, apa yang di luar, semua dalam pengetahuan Allah. Jadi kita nak lepas di mana? Tak ada satu tempat pun kita boleh lepas. Tak ada satu tempat kita boleh lepas ni, tak ada satu tempat. Nabi kata kita boleh tipu semua orang, tapi kita tak boleh menipu Allah. Kita boleh tipu semua orang dengan kebaikan yang kita buat, tetapi kita tidak boleh menipu Allah. Kita boleh menyembunyikan kejahatan daripada diketahui oleh orang, tetapi tidak boleh disembunyikan daripada pandangan Allah. Sebab itu, kenapa ribah ni tadi, buka aib orang ni tadi, jadi dosa besar? Datang satu hadis. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Nabi? Bila seorang hamba ni tadi, dia berbuat jahat pada waktu malam, Allah tutup aib dia pada waktu pagi. Allah tutup aib. Kita buat salah, Allah tutup aib kita. Tak semua orang tahu. Tetapi kita hamba ni tadi, kita usaha buka aib yang telah ditutup oleh Allah. Kemahan. Kita pergi congkil buka. Dia buat salah pada waktu siang, Allah tutup aib dia pada waktu malam. Kita manusia ni, hamba ni pergi buka aib orang. Usaha satu aib, satu keburukan yang telah ditutup oleh Allah. Aku dah tutup, kau buka. Lepas tu kerja buka aib orang ni cukup seronok. Kerja yang Allah Subhanahu Wa Taala benci. Lepas tu Nabi kata nak jadi orang baik ni susah. Lepas tu kita kena berusaha. Kebaikan ini bukan sekadar dipandang kepada ibadat semata-mata. Lepas tu Nabi kata dua perkara yang tak boleh ditinggalkan, seperti mana yang disebut oleh ulama, sama je. Kalau di dalam perjalanan ilmu dan amal ini jauharan. Dalam perjalanan kita kepada Allah, dua ni, hablum minallah wa hablum minan, ini selalu nak kena jaga. Hablum minallah, hablum minan nas. Macam mana hubungan kita dengan Allah? Selesai tak? Semayang apa semua, aurat kita, penjagaan syariat. Kedua, hablum minan nas. Bagaimana pula hubungan kita sesama manusia? Kalau kita dalam keluarga, isteri, suami, anak-anak, kalau dengan jiran, masyarakat dan sebagainya. Lepas itu sampai Nabi sebut dalam hadis, kalau engkau nak tahu yang kau ni mati dalam keadaan husnul khatimah, selepas daripada kematian kamu, orang akan menceritakan kebaikan-kebaikan kamu, dan tidak ada satu cerita pun keburukan atas kamu. Itu husnul khatimah. Nabi bagi tanda macam tu. Tapi kalau ada orang cerita, alah, almarhum ni dulu jaga. Ada orang cerita keburukan kita. Itu yang Nabi kata, masalah kita nak berjalan dengan Allah bukan berkait hanya hablum minallah. Bukan hanya bersangkut paut dengan hablum minallah, tetapi ada tuntutan hablum minan nas. Hablum minallah selesai hablum minan nas. Hablum minan nas selesaikan hablum minal, kerana dia berkait. Itu hatta sampai Nabi cakap macam tu. Kalau kau nak tahu yang kau ni orang soleh, orang baik, pertama kau tanya anak isteri kamu. Kalau ada perkataan yang tak baik pada diri kita, alah, ayah tu gini. Habis. Kedua, apa kata Nabi? Tanya jiran kamu. Abi sebut perkara ni sebab persoalan ni adalah persoalan akhirat. Abi tak sebut persoalan ni persoalan dunia. Dunia kita boleh lepas, tetapi akhirat ini kita tak boleh lepas.
Akhirat tidak bolehlah lepas. Sebab Allah mengetahui yang gaib dan barang yang nyata. Maka memberi ketahuilah ia akan kamu dengan barang yang kamu kerja akan dia daripada baik dan jahat, dan barang yang lain daripadanya. Sabda Nabi SAW, "Akthiru min zikriha dhimil ladhan, fa innahu ma zakara ahadun fi dhayki min al-'aish illa wa'sahu wa la syi'atin minhu illa dhayqa." Artinya, banyak oleh kamu daripada ingat akan yang merubah ia akan segala yang lazat dan yang sedap-sedap. Apa yang boleh ubah perkara yang lazat dan sedap? Al-maut, kematian. Maka bahawasanya tiada ingat akan dia oleh seseorang pada waktu kepecekan daripada kehidupan, melainkan melapang ia akan dia. Siapa yang ingat mati? Siapa yang ingat mati, Allah lapangkan hidup dia. Yang munasabah, orang yang ingat mati, dia hampir dengan Allah. Orang yang hampir dengan Allah, dimudahkan segala urusan. Hampir dengan Allah, selalu kita faham macam ni. Hampir dengan Allah ini, kita nampak apa? Sembahyang tahajud, puasa. Kita nampak satu bab, hablum minallah. Hablum minan nas ni orang selalu tinggal. Tetapi kata, jalan ni tadi jangan tinggal dua-dua perkara. Hablum minallah, hablum minan, kerana kuatnya hablum minallah tadi, tetapi longgarnya hablum minan nas, maka membatalkan hablum minallah. Hablum minan nas ya kuat, tetapi longgar hablum minallah, membatalkan juga hablum minan nas. Dia dengar orang bagus apa semua, tapi tak semayang pun habis. Dengar semua orang bagus, mak ayah, kawan-kawan, mak mentua, tak semayang. Tak boleh. Semayang kuat, puasa Senin Khamis dan sebagainya, tapi dengan orang dia tak jaga, asal dengki, buka aib orang dan sebagainya, habis hablum minallah. Tetapi kata kedua-dua perkara ni kena selari. Bila bila kita lihat kepada ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, ketika itu dua-dua ini perlu kita jaga. Hablum minallah, hablum minan nas. Jangan kita lebihkan sesuatu dan kita kurangkan sesuatu, jaga. Kenapa Nabi cakap tadi? Ada tak Nabi kata orang yang sekecil-kecil cabang iman, mengangkat duri di atas jalan, angkat duri atas jalan ni, hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minan nas. Tetapi hablum minan nas ni dia berhubung tak hablum minallah? Berhubung, sebab dia pergi tang iman. Kenapa dia pergi tang iman? Orang yang mempercayai akan akhirat sahaja kan duduk dalam bab iman. Jadi kalau pusing, tak, dia pergi ke asas juga. Kait, tak, dia pergi ke asas juga. Dia tak boleh lari. Hablum minan nas, hablum minallah, tak boleh lari. Suami isteri, ayah anak mak, sama tak? Tak boleh lari. Tetap dia ke sana. Dengan kawan-kawan, sahabat dengan sahabat, jiran dengan jiran, murid dengan guru dengan murid, dia semua dia akan pergi. Hablum minan nas, hablum minallah. Dia tak boleh lari. Sebab itu bila sebut kata orang yang mengingati mati, pecik hidupnya dilapangkan oleh Allah. Macam mana pecik hidupnya tadi dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kerana dia hampir dengan Allah. Orang yang hampir dengan Allah, orang yang tidak melupakan Allah, Allah tidak melupakan dia. Ini jalannya sebenarnya. Sebab itu selalu orang kata apa? Kita kalau susah, kena usaha dengan dunia, tetapi dia lupa. Bila dia meninggalkan Allah,
Allah tidak akan berikan kemudahan atas dunia ni tadi, sebab dunia tadi milik Allah. Jadi buatlah kerja tungkul lumus sampai penat 30-40 tahun, tapi tak ada apa pun. Dia selalu orang cakap jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Kenapa jatuh bangun, jatuh bangun? Aku tak ada skill ke? Aku tak ada ilmu ke? Rupanya dia meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah dia. Sebab dia lupa pemilik rezeki itu siapa. Dia lupa pemilik dunia ini siapa. Jadi dia tungkus lumus. Pada ketika dia melupakan Allah. Ini yang Nabi kata. Kadang-kala kita balik kepada tauhid. Kadang-kala kita duduk pada qadariyah, berpegang dengan tabiat sesuatu, berpegang dengan diri dan sebagainya. Kadang-kala kita pegang jabariyah, serah, tak ada dah usul ikhtiar. Tak mahu macam tu. Kena balik kepada usulnya. Baik. Kemudian apa lagi kata musannif? Dan tiada diingat akan dia pada waktu lapang daripadanya, melainkan memecik akan dia. Dalam waktu yang lapang, dia tak ingatlah mati, pecik balik hidup. Ini istilah jatuh bangun. Maka orang yang ingat mati ni tadi, dalam waktu pecik, lapang hidup dia. Dalam waktu lapang, dia lupa mati, pecik. Makna sempit akan kehidupan ni. Macam mana nak sempit? Tak tahulah sebab apa. Sebab masalah itu, masalah ini. Sebab tu bukan daripada kita. Kita tak tahu sebab dia dalam ilmu Allah. Dia sebab. Baik. Dan dengan dikehendaki dengan mengingati akan zikr hazimul ladzah, iaitu apa dia? Ingat akan mati. Memutuskan kelazatan tadi, ingat mati. Kerana tiap-tiap orang yang ingat akan mati, iaitu membawa ia kepada kurang gemar kepada dunia yang banyak. Dia tak jadi tamak. Dia tak jadi rakus. Jadi dunia ni sekadar alat dia untuk dia mendekatkan diri kepada Allah. Dan membawa pula kepada berhadap. Bila dia ingat mati, jadi dia dekat dengan Allah. Dan mengerjakan ia dengan amalan akhirat, kerana sudah ia lihat dengan mata kepala akan setengah orang yang mati, iaitu meninggal ia akan beberapa harta yang banyak yang diperintah orang akan dia, kepada pekerjaan yang sia-sia, fardu takdir. Jikalau ia hidup nescaya tadi redha ia dengan itu perintahan. Kenapa dia nak dekatkan diri dengan Allah? Sebab dia dah tengok ramai orang mati, harta yang dia tinggal tadi ni dia perintah oleh orang lain. Kalau dia hidup dia tengok orang bagi-bagi kat kata dia sendiri tak redha. Jadi bila dia nampak macam tu, maka dia jadikan semasa hidup tadi, apa yang ada pada dia semua dia bawa mendekatkan diri kepada Allah. Itu untungnya. Bila dia ingat mati, anggotanya, segala perkaranya, menjadikan sebagai satu wasilah dia hampir dengan Allah. Itu keseronokan dunia ni sekejap ya tak? Orang pergi bercuti, ada rasa seronok sampai setahun. Masa pergi cuti, lepas tu habis duit, dia nak cari pula. Sebab dunia ni binasa, rasanya pun binasa, keseronokan dia pun binasa. Bukan tak boleh seronok, boleh seronok, tapi seronok yang tidak membawa kita
kepada kemaksiatan dan kemurkaan Allah. Sebut kata cuti ni teringat. Teringat apa dia? Ada orang nak bawa Abi pergi pulau-pulau. Dia kata kalau tak ada orang telanjang, Abi pergi. Kalau tak ada orang pakai sepeda dengan troli, Abi pergi. Sampai dia orang kata kita usaha satu tempat ni memang tak ada khas, ada memang tak lalu. Lah zaman kita lara dulu pergi pantai, tengok orang macam ni, kita dah tua pun duduk ni. Bukan tak boleh pergi, tapi jika ada maksiat ketika itu wajib kita elak. Bukan tempuh je lah. Kan? Tak mati pun. Mati ke? Tak mati lah. Mana mati ke? Susah. Kan? Kita daripada muda macam tu. Kadang orang apa, tunjuk gambar bercuti di tempat-tempat yang orang yang buka-buka apa senyum. Kadang bukan orang muda pun, orang tua-tua. Kalau lah takdir ketika itu mati kat tempat tu. Mati tengah duk sama-sama tempat orang yang tengah pakai spender, pakai bra ni, mati. Kita tak nak yang macam tu. Kita tak nak macam tu. Sebab benda-benda macam tu dah dilalui pada zaman muda kita. Pada ketika tua ni, kita kalau boleh elak, elak. Sebab umur tua ini adalah satu umur yang segi ilmunya memang kematian ni bila-bila masa datang. Ada? Tak ada istilah lah. Dah tak ada istilah. Kemudian orang muda kata, tak apalah saya lambat mati. Jangan buat. Berapa ramai orang muda yang mati dengan asbab macam-macam. Dan setengahnya meninggalkan akan isteri yang muda, dan rumah yang elok, dan beberapa siapan yang indah-indah, rumah cantik mati, tak? Tinggal rumah cantik, bini pula muda, nampak? Kita mati, betul tak? Lepas tu kata ulama, kalau kau hidup balik tengok, kau tak redha. Apa dah? Bini kau kahwin dengan orang lain. Orang ni janda ni baru ni, janda muda ni. Kau benda kata banyak pula. Kau tengok pula. Tak? Kalau kau hidup balik, kau tengok, kau sendiri tak apa. Jadi jadikan semua perkara tadi bawa kita kepada akhir. Ada harta bawa kepada akhirat. Mana kita buat satu kita bertanam di tempat yang akan dibinasakan sehingga kita tak boleh tuai benda tu. Istilah kata dunia ni tempat cucuk tanam, tuainya di akhir. Jangan kita cucuk tanam sehingga tak boleh nak tuai dekat akhirat. Ni istilah dia. Maka isterinya itu berkahwin dengan suami yang lain dan duduk keduanya pada rumah yang ditinggalkan, kita yang buat rumah tu. Dan berasinglah keduanya dengan siapnya yang ia tinggalkan. Dan bersiaplah keduanya dengan siapan yang ia tinggalkan, dan segala anak jadi dagang dan yatim mereka itu. Itu nak pesan dengan anak-anak. Selama ada mak ayah, gunakan nikmat mak ayah yang ada. Besok bila tak ada mak ayah, ketika itu kita dah tak ada nikmat mak ayah dah. Jadi jaga kedua orang tua kita,
dengan baik. Selagi ada mak ayah, pada ketika itu jalankan tanggungjawab kita sebagai seorang anak. Itu dia. Dia pesan, besok dah tak ada mak, tak ada ayah, barulah. Masa mak ada dulu gini-gini, masa ayah ada gitu. Kita juga mak ayah gunakan masa hidup ni tadi untuk kita merasai akan nikmatnya ada anak. Ya tak? Tak semua orang dapat anak. Tak semua orang Allah kurniakan anak. Baik. Dan terkadang berjumpa mereka itu dengan beberapa kesusahan, dan terkadang itu harta yang ia tinggalkan dibinasakan akan dia oleh warisnya atas jalan mubazir. Dapat harta paraib. Apa? Banyak, seorang 2-30 ribu. Lupa diri kejap, beli kereta, beli apa, last sekali habis dah duit, kereta pun rosak, asal balik asil. Ya tak? Jaranglah Abi jumpa lah, jarang Abi jumpa. Bila ayah dia mati, anak dia ni berpakat-pakat semua, kita guna sebahagian daripada duit arwah ayah kita, arwah mak kita, untuk kita jadikan wakaf jariah untuk mereka. Jarang Abi jumpa. Kalau ada 100 ribu lah semua kebas paraid. Dah tu bergaduh. Kalau ada tanah 2-3 ekar, bergaduh. Sibuk paraid. Memang hukum dia suruh paraid. Memang hukum dia suruh paraid. Tapi tak jumpa lah. Tak jumpa ke? Bukan langsung tak ada. 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 Tapi istilah kita nadir. Nadir ni kalau dalam fiqh jarang sangat berlaku. Ada, bukan tak ada. Ada, memang ada. Satu keluarga, arwah mak dia dulu ada rumah sewa lebih kurang 10. 8 daripadanya dibahagikan, dan 2 daripada rumah sewa tadi memang khas untuk diwakafkan kepada untuk wakaf, dibuat sedekah jariah untuk arwah mak dia sampai bila-bila. Jadi berjalan, tak? Ada, tapi nadir. Nadir jarang-jarang berlaku. Ghalibnya memang selesai. Ya tak? Biasa macam tu kan? Bila mak ayah meninggal, adik-beradik pun habis. Dulu ada mak boleh lah, ada ayah boleh lah. Bila mak ayah tak ada, nafsi aku dan keluarga aku. Walaupun masih ada adik-beradik, tu yang Abi cukup syukur. Abi cukup syukur. 10 orang adik-beradik Abi masih di sini sama-sama. Itu yang syukur. Walaupun mak ayah tak ada. Dan maksiat padahal ia di dalam kubur kena seksa dan azab yang amat pedih dengan sebab itu harta. Sebab harta yang kita tinggalkan, mereka tadi jadi buat maksiat. Asbab daripada kita yang tinggalkan harta untuk anak kita, dan anak kita buat maksiat, asbab daripada kita. Maka kata ulama, kita dapat sama. Dia kalau ikut musannif, dia cakap macam tu. Sebab asbab kita. Istilah dalam satu hadis disebut ini, man dalla ala khairin ka fa'ili wa man dalla ala syarrin ka fa'ili. Siapa yang menunjukkan seseorang berbuat kebaikan, maka dia dapat seperti mana orang yang berbuat. Siapa yang menunjukkan seseorang berbuat kejahatan, maka dia akan memperolehi sama seperti mana orang yang berbuat jahat. Sama. Baik.
Al-faslur rabi' fi ma yamna'u salikin ila rabbil alamin. Ini bab yang terakhir. Pasal yang keempat, pada menyatakan barang yang menegah ia. Akan sekalian orang yang salikin itu berjalan kepada Tuhan Rabbul Alamin. Apa benda yang menegah? Apa benda yang menegah? Cap minta dengan senyap sikit. Minta senyap sikit. Boleh tolong tak? Boleh tolong atuk tak? Boleh tolong atuk diam tak? Boleh tak? Kalau boleh, terima kasih. Sebab atuk tak dengar. Atuk cakap kuat sikit tu tak dengar. Thank you very much. I love you. Baik. Ketahui olehmu bermula barang yang menegah akan sekalian orang yang salikin. Apa dia? Berjalan kepada Allah Ta'ala, yang iaitu amat banyak, yang tegah kita amat banyak, dan itu terbahagi ia atas 3 bahagi. Yang pertama, barang yang menegah ia akan mereka itu kepada masuk kepada berjalan, jadi memulai berjalan. Apa dia? Dia baru nak buat baik, dan dinamakan akan demikian itu awa'id. Yang menegahkan akan dia tiga bahagi. Yang pertama dipanggil, tegahan yang pertama dipanggil awa'id. Baru nak jadi baik, baru nak buat baik, dah ada halangan. Artinya beberapa yang menegah akan orang yang hendak berjalan dengan berbuat ibadat dan khidmat dan taat kepada Allah. Baru nak jadi baik. Istilah orang sekarang baru nak hijrah. Baru ni dah terhalang, dan halangan yang orang yang mula-mula nak jadi baik dah ada halangan, ni nama dia awaid. Yang kedua, barang yang melentang ia akan perjalanan mereka itu di tengah berjalan mereka itu. Bermula yang demikian itu dinamakan awarid. Dah jadi baik, dah mula nak hijrah 3-4 bulan, datang lagi ujian. Sebab nak jadi baik ni bukan susah. Nak jadi baik bukan susah. Nak jadi baik bukan senang. Sebab jalan ke syurga tu susah. Artinya beberapa yang melentang dan menyekat akan perjalanan orang yang berjalan, tetapi tiada membatal dan mencederakan dan membinasakan ia akan perjalanan mereka itu. Dia tak patah balik, tapi kadang-kala mengakibatkan seseorang ini berpatah balik bila dia tak sanggup menghadapi ujian tersebut. Dia tak sabar. Dah okey, dah settle semua, datang ujian ni. Yang ketiga, barang yang memberi cedera dan membatalkan dan membinasakan akan perjalanan mereka itu, atau hal mereka itu, atau maqam mereka itu, dan dinama akan dia itu kawadih. Ini halangan yang ketiga. Baik. Artinya beberapa yang memberi cedera dan membinasakan akan perjalanan orang yang berjalan kepada Allah, atau memberi cedera dan membatalkan akan hal mereka itu atau maqam mereka itu yang sudah sampai mereka itu kepadanya Allah. Ini yang katakan. Kadang dah udah ending, dah soleh, batal. Kan banyak cerita, ada ahli abid yang bertahun-tahun berbuat ibadat, akhirnya kufur. Dan ada orang yang dah baik bertahun-tahun, akhirnya berbalik kepada asal. Sebab ini ada dalam Quran ni. Habis asal baca ayat ni. Cukup bila baca ini cukup rasa
Dia benar terkait dengan benda ni. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bila dah dapat hidayat, tiba-tiba sesat. Kan? Tiba-tiba sesat. Rifki ingat doa semalam tak? Cuba. Alhamdulillah. Tu hafal betul tu. Mana tu hafal betul tu. Tu kena baca minta redha Allah. Kita sebagai orang mukmin sentiasa minta keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang benda ini kita takut. Bila Allah redha, maka ketika itu Allah jaga kita dan Allah pimpin kita. Baik. Inilah perceraian antara awarid dan kawadih. Iaitu bahawasanya awarid itu iaitu melentang dan menyekat akan perjalanan jua. Tidak ia membatal akan dia, tetapi dihubung balik dengan perjalanan itu jua, kemudian daripada rujuk balik kepadanya. Ini awarid. Awarid dia sangkut tapi dia balik-balik. Adapun kawadih, maka iaitu membatal ia dan membinasakan ia akan perjalanan sama sekali. Nanti dia huraikan yang di bawah. Dan tiada dapat hendak dihubung akan dia kemudian daripadanya kembali kepadanya, tetapi wajib ia mula berjalan daripada permulaan dengan segala syaratnya. Baik. Awarid on off. Dia baik, tiba jatuh, baik balik, jatuh balik. Tengah dalam perjalanan, kejap okey, kejap tak okey. Macam siapa? Macam siapa? Zan? Macam kita lah. Kejap okey, kejap tak dia tak batal. Kejap soleh kan, parah kan, nama baik berhari-hari. Betul kan? Soleh balik. Dia awarid dah tu. Awarid dah tu. Awarid dah. Kawadih ni dia batal terus. Terus batal. Terus hilang. Tak ada di dalam tempat kebaikan langsung. Ni yang kita takut. Ni yang kita takut. Mula nak jadi baik, mula nak islahkan diri, dah selesai. Dunia, makhluk, kau betul ke nak jadi baik? Nanti kalau kau jadi baik nanti kau kan susah ni tak boleh lepak-lepak apa kata kan. Dah jadi soleh dia kata. Sebab faham dia apa? Bila soleh tak boleh campur orang lain. Faham dia salah. Baik. Faham olehmu akan perbezaan antara yang tiga perkara itu. Baik. Syahdan. Sambung sikit. Adapun segala awaid, hak yang mula-mula, yang menegah orang yang masuk berjalan kepada tuntut mengenal Allah Ta'ala. Mula-mula orang nak jadi orang baik. Mula-mula nak islahkan diri. Mula nak kenal Allah, mula nak mengaji, mula nak beramal, dan musyahadah akan Allah Ta'ala dengan berbuat segala jenis ibadat, taat, maka iaitu 4 perkara yang mula-mula nak halang ni. Yang pertama, segala perkara dunia. Aku kalau macam ni macam mana dunia aku rezeki macam mana aku susah. Ada walhal sebelum tu pun sama lah. Ada
Dia kadang fikir balik kan, kita memang kena tipu betul lah. Ya, memang kena tipu semua hidup. Ada. Dunia ni kata itu, kau nanti kalau ni dunia kau punya mata pencarian, kau punya ni nanti susah. Yang kedua, segala jenis makhluk. Siapa lagi yang wasakkan kita, yang tak bagi, yang halang kita? Makhluk kata jangan. Kau susah kau, dia kata. Kau kalau kan selalu orang cakap itu. Selalu orang cakap macam tu. Kalau kau Islam sangat nanti susah. Ya tak? Ya tak? Nanti kalau kau Islam sangat tengok wayang tak boleh. Padahal memang tak boleh. Ya tak? Kadang-kadang Abi kadang senyum bila dengar orang cakap macam tu. Bila kita pegang Islam, hidup kita jadi tenang. Kita tak ada fikir apa. Sebab bila kita bersama, ma'iyah tadi, bersama Allah, Allah tak akan tinggalkan kita, dan Allah siapkan segala hak-hak kita ni tadi. Yang ketiga, syaitan. Ni dah tentulah, syaitan tak akan bagi kita buat baik. Dan yang keempat, nafsu amarah. Sifat dia akan menolak kebaikan dan bersetuju dengan kejahatan. Dan jikalau mengambil seseorang itu dengan cenderung dan berhadap dan kasih kepada salah satu daripada yang 4 perkara itu, maka iaitu sekali-kali tidak dapat ia hendak berjalan kepada Allah. Kalau salah satu dia sangkut, memang dia tak boleh jadi nak balik pada Allah. Sangkut. Kerana tertambat ia dengan tali aghyar, kenikat dengan tali aghyar dan akdar yang tersebut itu. Maka lazim atas tiap-tiap orang hendak masuk kepada berbuat khidmat dan ibadat kepada Allah Ta'ala dengan sempurna khidmat, bahawa meninggalkan ia akan dunia yang dinamakan akan dia zahid daripada dunia. Kalau orang ni nak dekat dengan Allah, dia tak boleh rasa tamak. Tak boleh tamak. Sebab tamak ni akan tipu kita sampai sekarang. Tamak ni tipu kita. Cari. Last sekali tak ada apa. Last sekali kosong. Tamak. Last sekali kosong. Itu yang Nabi sebut. Ada seorang minta pandangan dengan Nabi. Kata, Ustaz, saya nak meniaga. Apa pandangan Ustaz? Apa kunci dia? Nabi kata, itu bukan susah kan? Bersedekah lah. Kita meniaga, apa salahnya? Jual ikan sekilo, sedekahlah 1 ekor. Kalau ikan pelaling, kalau ikan merah besar tu janganlah 1 ekor, bodoh nama. Benar? Lebihkan timbangan. Mana bila kita sambil kita melakukan pekerjaan dunia, sambil kita berbuat amal salah. Orang lain memang RM1 untung bersih RM1. Kita bila buat macam tu untungnya 70 sen. Tapi dengan berkat tu tadi, 70 sen kita semua boleh pakai. Kita tak nak untung RM1, tapi boleh pakai 10 sen. Nak buat apa? 90 sen lagi lori rosak, 90 sen lagi di BKL saman. Nak buat apa? Kita nak ada keberkatan tu tadi. Walaupun untungnya sikit, tetapi cukup. Artinya tinggal kasih hati dan cenderung hati dan ingat hati kepadanya sabda Nabi SAW. Wallahu alam. Dah Hamid. Kalau esok kita sambung. Jadi itu insya-Allah sampai sini je pertemuan kita malam ni. InsyaAllah kita mulai esok. Cuma ada beberapa perkara yang lebih nak sebut sikit. Pada 2-3 hari lepas Habis sebut kemungkinan madrasah kita akan dibuka pada lepas raya.
Tapi setelah Habib fikirkan masak-masak, ya, insya-Allah kita akan buka pada 13 Mac. 13 Mac ini, dan insya-Allah, dan semua kemasukan pelajar, sama ada yang baru ada yang lama, wajib untuk dia buat swab test. Wajib untuk dia buat swab test, sebab madrasah kita ni ramai orang. Dan sekarang dalam keadaan banyak tempat zon merah. Jadi kita menggunakan kaedah syarak yang begitu. Sebab di sini ada anak-anak kita, cucu dan sebagainya. Kita tak nak nanti kita mengambil perkara ni sambil lewa. Dan pada siapa-siapa yang kata, oh saya tak mampu untuk buat swab test, dan mereka boleh masukkan anak selepas daripada selesai pandemik ini. Takut nanti ada orang tanya, oh saya tak boleh nak buat swab test. Boleh masuk, tetapi selepas daripada selesai PKP, selesai, habis COVID ni selesai, jadi boleh, tak payah buat swab test. Tapi siapa yang nak masuk dalam bulan Mac ni, kita bagi Habib wajib untuk dia buat swab test, kerana untuk dia menjaga akan kemanfaatan orang ramai, lil maslahah, kerana maslahah orang lain. Sebab kita di sini umpama satu perkampungan. Kita kat sini bukan madrasah saja, kita seumpama satu perkampungan, dah macam kampung lah. Kampung. Walaupun pelajar ni masih cuti, tapi kita sendiri pun ada 100 orang lebih, kalau dikira dengan anak, cucu dan sebagainya, budak-budak kecil dan sebagainya. Jadi kita jaga manfaat ni tadi. Sebab itu takut kamu nanti yang ada di madrasah ini orang tanya dan kamu tak cakap perkara yang betul. Tiba-tiba semua orang akan guna nama Abi, tak seronok. Saya kenal Ustaz Nizam. Abi tak nak macam tu. Abi tak nak. Dan ini daripada Abi sendiri, siapa yang nak masuk, maka wajib ada swab test. Dan kalau orang tanya, tidak ada cuti jika masih PKP, sehinggalah kalau COVID sampai ujung tahun kita tak ada cuti. Kalau boleh tinggalkan anak di madrasah, bolehlah. Kalau tak boleh korban, tak bolehlah. Sebab kita sendiri pun berkorban. Kata habis ada cakap, kita buat kerja ni bukan kerana duniawi, bukan kerana nakkan harta benda dunia, sebab kita buat ni kerana ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau Abi nak buat kerja ni, kerja untuk cari duit, untuk cari dunia, Abi dah letak yuran satu orang RM300. Sekarang ni paling murah 300. Sampai sekarang kita tak minta apa-apa pun. Nak bagi-bagi tak bagi tak apa. Atas dasar ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sebab kita tahu, mudah-mudahan apa yang kita buat hari ini dan selama ini, Allah kifarahkan segala kesilapan kita yang lalu. Sebab apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, kebaikan ini menghapuskan akan segala kejahat. Jadi kita buat baik, kita cuba buat baik. Jadi wallahu alam. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma jammilna bil afiyah was salama wa hakkikna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma ilayka nashku wa iyyaka narju an tadfa'a 'anna al bala wal waba wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma arda 'anna, Allahumma arda 'anna ya Allah, fa in lam tarda 'anna فاغفر لنا يا أرحم الراحمين وإن لم تغفر لنا واعف عنا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.